Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa as-Sadiq al-Amin wa ala alihi al-ghurri al-mayamin wa ashabihi al-hudati al-muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. عفوا. Amma ba'd, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kerana bagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita peluang untuk bertemu sama-sama di dalam kuliah sirah dan syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita sudah menceritakan tentang cara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu daripada sahabat sangat khidmat dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru sampai kepada Al-Madinatul Munawwarah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, hamba Allah yang amat mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai, baginda sampai kepada Al-Madinatul Munawwarah, tidak ada rumah, tidak ada keluarga. Anak-anaknya pun, anak-anak baginda pun semua masih di Makkah Al-Mukarramah. Maka waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tidak memiliki apa-apa di Al-Madinatul Munawwarah. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinatul Munawwarah, iaitu Al-Ansar radhiyallahu anhum, golongan Al-Ansar radhiyallahu anhum, mereka masya-Allah tabarakallah sangat berkhidmat dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat sendiri meriwayatkan bahawasanya setiap malam dan setiap hari mesti ada 2 atau 3 sampai 4 kadang-kadang dari keluarga ini, dari keluarga itu, mereka menghantarkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana di waktu itu belum lagi bina rumahnya sendiri, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga belum lagi dibina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sebagai tetamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari, rumah ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun badannya, iaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau menceritakan tentang keadaan mereka sendiri, keadaan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ketika Rasulullah turun pada rumahnya. Beliau berkata, "Lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, nazala
في أسفل البيت وأنا وأم أيوب في العلو. Ketika Rasulullah SAW turun di rumah aku, maka Rasulullah turun di tingkat bawah. Dan saya dengan Ibu Ayyub, iaitu isterinya, duduk di tingkat atas. Maknanya rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 tingkat. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Allah. Kami kena belajar. Kita kena belajar ayat ini. Bi abi anta wa ummi. Selalu kalau kita sebut Rasulullah atau cerita kepada Rasulullah SAW, kita sebut bi abi anta wa ummi. Apa maksudnya? Maksudnya, aku melindungikanmu wahai Rasulullah. Aku peliharamu wahai Rasulullah dengan diriku, ibu bapakku sekali. Sentiasa, selalulah sahabat kalau bercerita atau bercakap dengan Nabi, mereka mendepankan ayat mereka atau percakapan mereka dengan ayat ini. Atau nafsi lakal fida. Ini daripada cinta yang sangat-sangat tinggi para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kadang-kadang mereka kata, bi abi anta wa ummi. Kadang-kadang ini maksudnya, aku lindungikanmu wahai Rasulullah, aku boleh korbankan ibu bapa aku untuk menyelamatkanmu wahai Rasulullah. Barulah dia bercakap apa hajatnya atau apa yang dia nak simpan atau bercakap dengan Nabi SAW. Sebelum itu dia memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku boleh korbankan ibu bapa aku untukmu. Ada ayat lain juga para sahabat Nabi SAW suka guna, iaitu fadatka nafsi atau fadatka ruhi atau ruhi lakal fida. Semua ayat-ayat ini maksudnya aku sanggup mengorbankan nyawa aku atau ruh aku atau diri aku untukmu ya Rasulullah. Lepas dia menyebutkan ayat ini, barulah dia cerita apa yang dia nak atau hajatnya dari Rasulullah SAW. Ini cara pengorbanan dan cinta yang tak pernah ada di dunia ini. Cinta yang sampai begitu. Hatta kalau mereka bercakap pun, setiap kali bercakap dengan Nabi SAW, sahabat Nabi, mereka tunjuk cinta itu. Mereka berbaruhikan cinta mereka kepada Rasulullah setiap kali mereka bercakap dengan Nabi SAW. Hatta kadang-kadang kalau Rasulullah tanya sesiapa sahabat, dia kata, adakah kalian tahu perkara ini? Apa maksudnya? Mereka jawab macam mana? Mereka jawab, tidak. Fadatka ruhi. Tidaklah. Aku korbankan nyawaku untukmu, wahai Rasulullah. Walaupun Rasulullah tanya sahaja, tapi di waktu itu pun perasaan cinta sentiasa hidup. Ini kesimpulan keadaan para sahabat Nabi SAW. Sentiasa perasaan cinta, rasa cinta itu kepada Rasulullah SAW sentiasa hidup di dalam hati para sahabat Nabi SAW. Maka Abu Ayyub Al-Ansari, dia nak tanya Rasulullah. Tapi sebelum dia tanya, dia kena kata, bi abi anta wa ummi. Rasulullah tak suruh mereka. Tetapi mereka sendiri sentiasa suka tunjuk Nabi SAW yang mereka ini kuat beriman, percaya dan ikut dan cinta Rasulullah SAW. Bi abi anta wa ummi. Inni akrahu wa u'zimu an akuna fil ulu wa takuna tahti. Ya Rasulullah, aku rasa berat dan aku tidak suka apabila aku tinggal di tingkat atas dan kamu ya Rasulullah duduk di tingkat bawah. Maka perkara itu macam berat. Aku tak selesa ya Rasulullah. Fadhhar anta wa kun fil ulu. Maka ya Rasulullah, kalau boleh kamu duduk di atas. Tingkat atas. Wa nanzilu nahan. Dan saya dengan isteri saya, kita turun di bawah. Duduk di bawah. Fanakunu fis sufl. Maka kita tinggal di bawah. Tingkat bawah. Maka Rasulullah SAW jawab kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau berkata, Ya Aba Ayyub. Ya Aba Ayyub, arfaqu bina. Ayyus sufl arfaqu bina wa biman yaghshana.
Nabi SAW menjelaskan kepada Abu Ayyub kenapa Rasulullah suka duduk di tingkat bawah. Dia kata, kerana itu lebih selesa untuk kita, khususnya ketika orang yang datang bertemu dengan kita, dengan saya, dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW di waktu itu, sentiasa orang datang nak jumpa, ada yang datang dari kabilah jauh, dari Arab sana, dari Arab sini. Semua lepas Rasulullah sampai kepada Al-Madinah, semua nak jumpa Rasulullah, nak tengok Rasulullah, nak bertemu dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah kata kepada Abu Ayyub, ramai tetamu saya, ramai orang yang mahu, yang ingin bertemu dengan saya. Jadi, kalau kami duduk di atas, maka kita akan ganggu kamu. Sebab dhuyuf atau tetamu akan lalu dari bawah kepada atas. Jadi biarlah saya di bawah sahaja. Maka Abu Ayyub Al-Ansari diam di waktu itu. Dia kata, baiklah. Benar juga apa yang dikata oleh Rasulullah. Selepas itu, beberapa hari sahaja, Abu Ayyub Al-Ansari dengan isterinya di tingkat atas rumah mereka pun bukan daripada batu dan simen macam zaman sekarang. Rumah mereka biasa-biasa je. Kalau tumpah air banyak di atas, air akan boleh boleh turun ke tingkat bawah. Maka di satu malam, sahabat Nabi SAW Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, Subhanallah, ada satu jarrah. Jarrah itu macam macam bekas yang besar yang dibuat oleh tanah. Oleh tanah untuk simpan air sejuk. Sejukkan air. Saya tak tahu apa namanya dalam bahasa Melayu. Namanya jarrah. Macam di zaman dahulu mereka simpan, yang bukan yang dari kulit, yang daripada batu yang warna merah, macam batu ke atau tanah merah. Dibuat, kalau ada siapa yang tahu namanya boleh tulis. Jarrah. Walhasil, beliau berkata, timbayan. Timbayan. Ada gambarnya. Dia warnanya coklat. Warnanya coklat. Dia dibuat oleh tanah yang merah, saya rasa. Kalau simpan air sejuk dalamnya, Masya Allah memang akan simpan sejuk air itu. Akan simpan air sejuk. Bejana. Banyak yang sebut, ada yang kata kindi, ada yang kata bejana, timbayan. Tapi yang banyak kata timbayan. Ya, dibuat oleh tanah. Warna tanah liat. Betul, warna tanah liat. Warnanya macam coklat. Cuma dia keras lah. Dia keras, dia boleh digunakan. Ini penggunaan zaman dahulu untuk simpan air. Walhasil, yang ada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari agaknya besar sikit. Jadi air banyak dalamnya. Tiba-tiba terjatuh dan terpecah. Selepas terpecah, biasalah air mengalir di tingkat atas. Waktu itu di tengah malam. Dan waktu itu juga musim sejuk. Cuba bayang, tuan-tuan puan-puan. Musim sejuk waktu tu. Maka Abu Ayyub Al-Ansari rasa risau sangat kalau air itu jatuh kepada Rasulullah SAW di bawah ketika Rasulullah tengah rehat dan istirahat dan tidur. Maka Abu Ayyub Al-Ansari dengan isterinya bangun, ingin mengiringkan air itu yang baru tumpah. Maka mereka tidak mempunyai apa-apa tuala ke atau kain yang boleh mengiringkan kecuali selimut mereka sendiri. Mereka guna selimut mereka sendiri yang tidak ada dan tidak ada di dalam rumah mereka selimut lain. Selimut itu sahaja yang mereka boleh guna untuk tidur, melindungi mereka daripada cuaca yang sejuk. Ma lana lihafun ghairaha nunashifu biha al-ma' takhawufan an yaqtura minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayu'dhi.
Kita tidak mempunyai, Abu Ayyub bercerita, dia kata, aku dengan isteriku tidak mempunyai selimut selainnya. Maka kita gunanya dan kirimkan air itu kerana kita tidak mahu air itu jatuh kepada tingkat bawah dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam azal atadarra' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tahawwala lil 'ulu. Selepas itu, hari yang kedua, Abu Ayyub Al-Ansari setiap hari hari yang kedua terus dia turun kepada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kita harap, kita mohon Rasulullah SAW terima. Rasulullah pindah kepada tingkat atas. Kemudian dia cerita kepada Rasulullah SAW bagaimana keadaan mereka. Dia kata, sepanjang malam kami tidak mampu tidur dan hati kita tak tenang untuk tidur kerana kita duduk di atasmu dan kita asyik risau, tak nak ganggu Rasulullah dan kita tak nak bijak kaki kita di tempat yang Rasulullah SAW tidur bawahnya. Macam contohnya, Abu Ayyub Al-Ansari, dia sendiri, dia kata, ketika saya dengan isteriku duduk di atas, maka aku bincang dengan isteriku, Ibu Ayyub, bagaimana kita jalan dengan kaki kita padahal bawah kita Rasulullah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari dengan isterinya, mereka di tingkat atas tidak lalu kawasan yang Rasulullah duduk bawahnya. Mereka lalu di semua sekelilingnya saja, di kawasan-kawasan yang tepi ya Rasulullah tidak duduk di bawahnya. Daripada adab mereka dan cara mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, itu adalah cara Al-Quran. Dan itu cara ahli sunnah wal jamaah. Dan itu adalah cara yang Allah suka. Jika kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari dia kata dibagi, aku jumpa Rasulullah. Aku kata, ya Rasulullah, ma bittul lailata ana wala Ummu Ayyub. Aku semalam tidak dapat tidur, aku dan isteri aku, Ummu Ayyub. Nabi SAW kata, 5, kenapa? Dia kata, kunta ahaq bil ulu minna. Engkau ya Rasulullah yang lebih layak menduduk di atas. Kita kena duduk bawah kerana malaikat Allah, iaitu Jibril alaihissalam, turun kepada kamu. Dan kamu duduk di bawah, kami rasa perkara itu berat sangat, tidak boleh terima. Rasulullah kena duduk atas. Maka, dan wahyu turun kepadamu ya Rasulullah, iaitu Al-Quran. Maka, wahai Rasulullah, demi Allah yang memutuskan kamu dengan kebenaran, la a'lu saqifatan anta tahtaha abadan. Aku takkan, dia terus bersumpah, Abu Ayyub Al-Ansari, aku takkan naik lagi ke atas apa-apa rumah yang kamu di bawahnya. Mustahil akan naik lagi ke rumah aku. Lepas itu Nabi SAW terus menerima permintaan Abu Ayyub Al-Ansari dan naik kepada atas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang saya ingin menceritakan cerita Abu Ayyub, cerita At-Tubba' Al-Yamani, cerita rumah Abu Ayyub itu Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang Rasulullah SAW turun badannya sebagai tetamu selepas hijrah. Ceritanya ajaib sangat. Cerita rumah itu ada sejarah yang panjang. Sejarahnya agak panjang sangat. Ratus-ratus tahun, bahkan ada bagian ulama yang kata sejarahnya 1000 tahun. Daripada zaman At-Tubba' Al-Yamani. At-Tubba' Al-Yamani ini seorang raja. Seorang raja namanya At-Tubba' bin Hassan Al-Himyari. Ahum khairun am qawmu tubba'in. Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan raja Tubba' ini di dalam Al-Quran. Kerana Tubba' Al-Yamani dia raja Yaman, raja negara
Yaman, dan dia telah menguasai bumi dan negara-negara di barat dan di timur. Yani kerajaannya sangat dan terlalu luas. Dan kuasanya begitu kuat. Tidak ada siapa-siapa boleh mengalahkan At-Tubba' Al-Yamani. Namanya begitu, Tubba' Al-Yamani. Dan perkataan Tubba' di dalam bahasa orang Yaman di zaman dahulu maknanya raja yang diikuti. Kerana Tubba' Al-Yamani ini semua ikutnya, hatta raja-raja yang lain. Semua takut dengannya. Apa cerita At-Tubba' Al-Yamani? Apa berkaitan At-Tubba' Al-Yamani dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Ini yang saya akan sampaikan sekarang. At-Tubba' Al-Yamani amada ila al-bayt yuridu takhribahu. Pernah At-Tubba' Al-Yamani ini menuju kepada Makkatul Mukarramah untuk meruntuhkan Al-Ka'bah. Cuma Allah Subhanahu wa taala telah membalakkan At-Tubba' Al-Yamani, menurunkan balak kepadanya, iaitu kepalanya tiba-tiba mengalir dengan air yang begitu busuk dan tidak baik, sehingga tidak ada sesiapa pun boleh dekat dengannya. Selepas itu dia macam balik insaf dan dia dapat tahu bahawasanya ini sebab apa? Ini sebab saya sudah melakukan niat yang tak baik, iaitu ingin meruntuhkan Al-Ka'bah. Dan ada riwayat lain yang kata dia sebenarnya tidak menuju kepada Al-Ka'bah untuk meruntuhkan. Bahkan dia mahu pergi ziarah sahaja kepada Al-Ka'bah. Selepas dia bertaubat dan tukarkan niatnya, sebelum tu dia nak pergi Al-Ka'bah untuk meruntuhkan atau untuk ziarah, beliau membakaikan Al-Ka'bah pakaian yang besar. Sebelum itu Al-Ka'bah nampak batunya, tidak ada pakaian. Selepas At-Tubba' Al-Yamani membakaikan Al-Ka'bah, dia orang yang pertama, dikata oleh ulama, dia orang pertama yang memberi Al-Ka'bah pakaian. Wa ba'da dhalika ijtaza bi Yathrib. Selepas dia sampai kepada Makkah, di Madinah, di Yathrib, ada masalah atau bergaduhan antara Al-Ansar, iaitu Al-Ansar ini gelaran mereka sebelum Islam, Al-Aus wal Khazraj. Al-Aus wal Khazraj. Ada masalah dengan golongan Yahudi. Dan golongan Yahudi, mereka selalu menang dan mengalahkan dan menzalimi Al-Aus dan Al-Khazraj di Al-Madinah. Maka ada beberapa orang daripada Al-Aus dan Al-Khazraj datang mengadu kepada At-Tubba' Al-Yamani di Makkah. Sebelum dia balik kepada Yaman, mereka minta dia bantu. Mereka kata, Yahudi ini menguasai kami, menzalimi kami, jadi kami minta kamu datang bantu. Dan Al-Aus wal Khazraj, untuk mengetahuan tuan-tuan puan-puan semua yang dikasihi sekalian, Al-Aus dan Al-Khazraj, iaitu golongan Al-Ansar di dalam Islam, mereka keturunan orang Yaman. Mereka berasal daripada negara Yaman. Jadi At-Tubba' Al-Yamani terus rasa marah. So dia rasa pun ini juga daripada Yaman. Maka dia menuju kepada Yathrib. Wa kana fi rikabihi 130,000 min al-fursan. Yang bersamanya 100,000 dan 30,000. 130,000. Semua orang yang pandai berang. Yang ini ramai. Selepas dia sampai kepada Al-Madinah,
maka ada satu orang daripada orang Yahudi yang tua, dia tahu Tubba' al-Yamani akan hancurkan Al-Madinah. Maka seorang ulama yang daripada Yahudi itu, dia sempat bincang sikit dengan At-Tubba' al-Yamani. Dia kata, wahai Tubba', wahai agung, wahai raja, kami muliakan sangat dan saya nak bagi kamu nasihat sebelum kamu meruntuhkan Al-Madinah. Betul kan ini niat kamu? At-Tubba' jawab, betul, benar, ini niat aku. Niat aku ingin meruntuhkan, menghancurkan Madinah semua ni. Banyak aku dengar masalah di sini. Jadi ulama daripada Yahudi tu dia kata, jangan buat itu. Dia kata, kenapa? Ada siapa-siapa boleh halang saya? Dia kata, tak ada siapa-siapa pun mampu menghalangkan kamu. Maka kenapa kamu melarang saya buat itu? Dia kata, kerana Yathrib ini nama Al-Madinah di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah sebelum Islam, nama Al-Madinah Yathrib. Ini nama Madinah sebenar. Tapi Nabi SAW dia kata, jangan kata Yathrib lagi, namanya Al-Madinah atau Taibah. Selepas tu, ulama Yahudi tu dia kata kepada At-Tubba' al-Yamani, dia kata kerana negeri ini adalah tempat hijrah Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ajib, ini tempat hijrahnya? Mereka kata, ya. Jadi golongan Yahudi sudah ada di Madinatul Munawwarah dari sebelum Rasulullah SAW berhijrah daripada ratus-ratus tahun. Bahkan ada riwayat yang kata daripada zaman Nabi Musa AS. Sudah ada Yahudi di Madinah. Kerana mereka sudah kaji, iaitu Madinah inilah tempat hijrah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Subhanallah, At-Tubba' al-Yamani, seperti mana tadi saya sudah kata, ada 100,000 lebih yang naik atas kuda. 100,030. Dan 100,000 yang jalan kaki ikut mereka. Maknanya 200,000 lebih. Jadi dia tak tahu siapa yang ikutnya. Tiba-tiba ada satu ulama besar daripada tentera At-Tubba' al-Yamani, daripada Yaman. Dia kata, wahai raja. Dia kata, ya, kamu dari golongan kami. Dia kata, ya. Apa cerita yang Yahudi ni kata? Benar tak? Dia kata, benar, wahai raja. Memang inilah kalau kita kaji khabar-khabar yang diberikan oleh Nabi Musa, khabar-khabar yang diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam, oleh Anbiya, Mursalin semua. Memang inilah tanah yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir di dunia ini dan Nabi yang teragung, akan berhijrah kepadanya. Dia kata, apa tandanya? Dia kata, semua Nabi-Nabi sebelum ni, dia kata, tempat yang akan dihijrah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, iaitu kawasan yang penuh dengan pokok kurma di antara Harratain, di antara dua-dua gunung yang batunya gunung atau satu kawasan yang luas, batunya hitam. Batunya macam hitam. Dan ini, sifat ini ada dekat Madinah sahaja, tak ada di dunia semua. Jadi ini dengan yakin timba hijrah Nabi akhir zaman. At-Tubba' al-Yamani, dia raja yang soleh, raja yang baik, yang matang, yang berakal. Dan dia suka ilmu, suka mendengar sejarah dan ilmu. Beliau tanya ulama yang bawahnya, dia kata, berapa ramai ulama bersama kami? Mereka kata, ramai. Cuma ada 400 ulama daripada yang ikut kamu, wahai raja. Mereka sudah berbai'ah dan berjanji satu sama yang lain, mereka tak nak balik Yaman lagi.
Terkejut raja. Dia kata, kenapa? Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Mereka kata, sebab ini yang raja tadi dengar. Iaitu, شرف هذا البيت إنما هو برجل يخرج يقال له محمد هذه دار إقامته ولا يخرج منها. Kemuliaan tanah ini, iaitu Al-Madinah, kemuliaannya, kelebihannya, birajulin, kerana ada seseorang lelaki yang akan berhijrah kepadanya dan dia akan bermustautin di negeri ini dan dia takkan keluar dari badannya. Maka Raja At-Tubba' Al-Yamani ini dia rasa perkara ni macam serius, dan 400 ulama daripada golongannya akan ikut. Akan ikut duduk di Madinatul Munawwarah, tak nak balik lagi di Yaman, kepada Yaman. Maka At-Tubba' Al-Yamani dia kata, baik, aku setujulah, takkan halangkan kamu, boleh duduk di sini. 400 hukama dan ulama, orang yang ada kebijaksanaan dan ilmu, ulama. Selepas tu Raja At-Tubba' Al-Yamani bana fiha likulli wahidin minhum dara. Dia membina untuk setiap satu daripada ulama yang daripada golongannya satu rumah di Al-Madinah. Yakni dia bina 400 rumah. Juga dia memberi kepada setiap satu ulama satu jariyah. Jariyah itu satu wanita yang berkhidmat kepadanya sebagai hamba abdi. Wa a'taqaha wa zawwajaha minhu. Dan dia membebaskan hamba abdi itu, merdekakan dia, kemudian dia kawinkan ulama itu dengan, yakni dia bagi ulama itu setiap satu isteri. Bagi mereka kawin dan setiap satu dibagi mereka rumah. Wa a'tahum 'ata' jazilan. Dan dia memberi kepada setiap satu ulama daripada 400 itu duit yang banyak supaya mereka boleh hidup dengan senang di Al-Madinah. Nanti di akhirnya ini yang ada berkaitan dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia membina satu rumah. Dia bina tadi 400 rumah. Lepas tu dia tambah satu rumah. Dia suruh mereka bina satu rumah juga. Mereka kata, untuk siapa? Kita semua dah ada rumah. Dia kata, rumah itu aku memberinya hadiah kepada Rasulullah yang akan berhijrah kepada Al-Madinah ini. Kalau lepas dia kata rumah ini aku memberinya hadiah untuk Rasulullah. Jika dia datang kepada negeri ini, maka wajiblah kamu semua menyerahkan rumah itu kepadanya daripada aku. Dia bina satu rumah hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah akan datang nanti. Kemudian dia menulis satu kitab, satu surat, risalah, message. Dan dia cub di hujungnya dari badannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat itu, dan surat itu dia memberinya sebagai amanah. Dia balut dan simpankannya. Dia bagi dia sebagai amanah kepada ulama yang paling tua, yang paling besar daripada 400 ulama itu. Dan dia memberi pesan kepadanya, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Al-Madinah ini ketika kamu masih hidup, maka serahkan kitab ini kepadanya, iaitu surat. Kalau tak sampai sebelum kamu meninggal, wajib kamu mewasiahkan anak kamu simpan kitab itu baik-baik. Kalau tak sampai kepada cucu, maka daripada ulama itu mereka mewariskan surat itu daripada Raja At-Tubba' Al-Yamani yang dia hantarkan mesej itu untuk Rasulullah. Subhanallah. Lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Al-Madinah,
sebelum Rasulullah SAW sampai kepada Al-Madinah, dia masih baru nak masuk kepada Al-Madinah, maka ada satu orang yang bernama Abu Layla. Abu Layla ini, kitab itu sampai kepadanya. Yani surat itu sampai kepadanya. Dan dia datang untuk memberi surat itu kepada Rasulullah. Dia wariskan sebelum 100 tahun surat itu untuk Rasulullah. La ilaha illallah. Abu Layla ini dari jauh, belum lagi sampai kepada Rasulullah, dan dia tak kenal Rasulullah lagi. Maka Rasulullah SAW dari jauh sudah pandang kepada Abu Layla, dan Rasulullah berkata, Anta Abu Layla, alladhi ma'aka kitabut tubba'il awal. Engkau adalah Abu Layla. Kamu datang membawa surat daripada At-Tubba' yang pertama. Sebab Tubba' al-Yamani ini ada Tubba' yang pertama, Tubba' yang kedua, ini Tubba' yang pertama yang paling agung. Dia kata, Tubba' yang pertama. Abu Layla ni dia tak kenal Nabi SAW lagi. Dia kata, siapa kamu? Mana kamu tahu? Saya simpankan surat ini. Tak ada siapa-siapa pun tahu cerita surat ini. Sebab orang pun susah nak akan percaya. Rasulullah SAW dia kata, aku Muhammad, hatil kitab. Aku ni adalah Muhammad yang kamu mencarinya. Bagi kitab itu, bagi surat. Selepas Rasulullah SAW membuka kitab itu, dibacanya. Di dalam surat itu, At-Tubba' al-Yamani dia kata, Amma ba'du ya Muhammad. Sesungguhnya, wahai Muhammad, fa inni amantu bika wa bi rabbika wa bi rabbi kulli syai'. Aku beriman kepadamu dan dengan Tuhanmu, juga dengan Tuhan segala-galanya. Wa bi kulli ma ja'aka min rabbik, dan semua yang dibawa daripada semua yang kamu membawanya daripada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa inni qultu dzalika, dan saya sudah mengucapkan perkara ini, yaitu beriman kepadamu. Fa in adraktuka fiha wa ni'mat. Kalau saya dapat bertemu dengan kamu di dalam hidup ini, maka alhamdulillah lah. Itu adalah perkara yang sangat baik. Wa illam udrikka fashfa'li yaumal qiyamah. Dan apabila aku tidak mendapat bertemu denganmu, wahai Muhammad, di dunia ini, yakni kalau saya meninggal sebelum kamu dibangkit oleh Allah, maka berikanlah syafaat kepadaku di hari kiamat. Dan wala tansani, dan janganlah lupa aku. Fa inni min aslil awwalin. Sesungguhnya aku keturunan orang-orang yang dahulu. Wa bay'atuka qabla maji'ik. Saya sudah berbai'ah dan beriman kepadamu sebelum kamu ada di atas muka bumi ini. Wa qabla an yursilaka Allah. Sebelum diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ala millatika. Saya mengikuti millat kamu, syariat kamu dan millat Ibrahim, iaitu syariat Nabi Ibrahim AS. Dan tajuk message At-Tubba' al-Yamani, dia berkata, kepada Muhammad bin Abdullah, penutup para anbiya dan mursalin dan Rasul Rabbil Alamin. Min At-Tubba' al-awwal Himyar. Daripada At-Tubba' yang pertama Himyar, itu namanya. Ini adalah amanah, message ini kepada tangan kamu, wahai ulama. Wajib kamu menyampaikan kitab ini kepada Nabi yang terakhir di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Sebab itu selepas Rasulullah SAW membaca surat itu daripada At-Tubba' al-Yamani, yakni ada orang baca untuk Rasulullah kerana Rasulullah tak boleh baca, maka Rasulullah SAW bersabda, marhaban bi Tubba' al-akhi salih, marhaban bi Tubba' al-akhi salih, marhaban bi Tubba' al-akhi salih. Maknanya dia kata, selamat datang wahai Tubba', saudara yang salih. Selamat datang wahai Tubba', saudara yang salih. 3 kali Rasulullah SAW mengulangkannya. Ada ulama kata antara
Maulid Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah SAW dengan At-Tubba' al-Yamani ada 1000 tahun. 1000 tahun antara hari kelahiran Rasulullah dan masa At-Tubba' al-Yamani ada atas muka bumi ini. Baik. Jadi ulama kata rumah Abu Ayyub al-Ansari itu yang Rasulullah turun badannya, itu adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibina oleh At-Tubba' al-Yamani. Oleh bayaran At-Tubba' al-Yamani yang bina rumah itu untuk Rasulullah. Dan rumah itu diwarisi oleh ulama yang paling besar daripada 400 itu sehingga cucu mereka selepas 1000 tahun. Dan Al-Aus wal Khazraj, iaitu golongan Al-Ansar, iaitu sahabat Nabi SAW, ada Muhajirin, ada Ansar. Muhajirin yang daripada Makkah, yang berhijrah dari Makkah. Al-Ansar, iaitu penduduk Al-Madinah, iaitu Al-Aus dan Al-Khazraj. Ada ulama yang berkata, Al-Aus dan Al-Khazraj, iaitu golongan Al-Ansar itu, mereka adalah keturunan 400 ulama itu. Mereka keturunan 400 ulama. Termasuk juga Abu Ayyub al-Ansari. Dan ulama berkata, sebenarnya Rasulullah SAW selepas sampai kepada Al-Madinah, dia menurun sebagai tetamu di dalam rumahnya sendiri. Itu yang sebenar. Itu yang sebenar-benarnya. Iaitu Rasulullah SAW sebenarnya tidak turun di rumah siapa-siapa. Itu rumah Rasulullah SAW. Ini antara riwayat yang disebut di dalam kitab-kitab sirah. La ilaha illallah. Ada yang kata 1000 tahun, ada yang kata 700 tahun. Walhasil At-Tubba' al-Yamani ini memang lama sangat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ulama sejarah mereka kata pernah satu kali terjadi di negara Sana'a, ibu negara Yaman sekarang, di Sana'a. Sebelum Islam mereka bertemu dengan mereka korek dua kubur, mungkin nak gantikan orang lain. Maka mereka bertemu dengan, di dalam kubur itu ada 2 perempuan. Dan badan mereka tidak dimakan oleh ulat dan tidak berhancur. Bahkan badan mereka masih sempurna di dalam kubur itu. Yang belik pada cerita ni, walaupun badannya masih hidup pun, masih sempurna, itu pun Masya Allah ajaib. Tapi yang lagi ajaib, dekat kepala mereka, dua-dua perempuan itu ada satu batu. Mereka biasa tulis wasiat di zaman dahulu atas batu. Tak ada kertas-kertas. Jadi mereka letak, ada satu batu ditulis atasnya, ini adalah kubur si fulanah dan si fulanah anak Tubba'. Ini anak-anak Raja Tubba' al-Yamani. 2 perempuan. Matata wa huma yashhadani an la ilaha illallah wa la yusyrikani bih. Mereka mati di dalam tauhid, bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dhalika mata as-salihuna qablahuma. Dan ke atas tauhid ini orang-orang saleh yang dahulu juga mati di dalam keadaan begitu. Maknanya At-Tubba' al-Yamani muwahhid, bertauhid kepada Allah dan mengikuti agama Nabi Ibrahim, juga anak-anaknya. Sebab itu pernah ada satu hadis juga daripada Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu Tubba'a fa innahu kana mu'mina. Janganlah mencarut, janganlah menghinakan Tubba', iaitu raja yang lama Yaman, kerana ia beriman, dia mukmin. Dia mukmin. Fa innahu kana mu'mina. Sesungguhnya dia adalah orang beriman. Ada riwayat lain dia kata, janganlah mencarut Tubba' al-Himyari
kerana dia adalah orang yang pertama yang memberi pakaian kepada Al-Kaabah. Al-Imam As-Suhaili, imam besar dalam sirah, dia berkata, Raja At-Tubba' Al-Yamani ini yang pertama, dia beriman dan mengaku tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah menulis syair macam qasidah. Beliau pernah menulis syair. Di dalam syair itu dia memberi khabar gembira kepada dunia semua bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini kita sepatutnya nak cerita tentang bina Masjid Rasulullah SAW. Ini perkara yang berlaku di tahun pertama hijrah, tapi tak sempatlah hari ini. InsyaAllah besok insyaAllah kita sambung menceritakan tentang bina Masjid Rasulullah SAW, hijrah keluarga Rasulullah SAW, anak-anak Nabi SAW, bagaimana cara mereka berhijrah dari Makkah kepada Madinah, anak yang pertama lahir di Madinah daripada golongan Muhajirin, daripada golongan Ansar, juga bagaimana bentuk Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara dan ketika mereka membina Masjid Rasulullah SAW sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang insya-Allah kita akan menceritakannya pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah sebelum hari ini ingin menyampaikan satu qasidah insyaAllah sebelum habiskan kuliah. Kejap nak ambil kitab. Antum suka qasidah apa? Ana tak tengok komen-komen. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bagus qasidah yang sesuailah dengan hijrah Rasulullah, iaitu Tala'al Badru Alaina. InsyaAllah saya rasa kamu semua bolehlah ikut qasidah ni, sangat senang. Bagi semua yang mengucap salam di Facebook dan di IG, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing di rumah ikutlah sekali ya. Ikut sama-sama. Saya baca Tala'al Badru Alaina. Kamu semua ikutlah. Walaupun tak dengar dalam majlis yang sama, tapi insya-Allah lah kita bangkitkanlah, tambahkanlah cinta kita kepada Rasulullah SAW, rasa rindu kepada Rasulullah SAW, seolah-olah kita ada di dalam majlis insya-Allah. Tala'al badru alaina
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa a'malana as-salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, penuhkanlah hati kami dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dekatkanlah kita dengan Rasulullah. Berikanlah taufik dan kekuatan agar kita sentiasa melaksanakan dan menghidupkan sunnah dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah cinta kita kepada Rasulullah mengalahkan cinta kita kepada ibu bapa, kepada anak, kepada harta, kepada dunia semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, janganlah jauhkan kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kita antara umat Rasulullah yang layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, walaupun kita tak layak mendapatkan permintaan itu, tetapi Kamu ya Allah yang Maha Mulia, yang boleh memberikan perkara itu dan boleh menjadikan kita hamba yang bersedia dan layak mendapatkan pemberian itu. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sesungguhnya kami ini hamba yang banyak dosa, yang banyak kelemahan, yang banyak kekurangan ya Allah. Tetapi kita mengharapkan anugerah-Mu ya Allah. Lebih daripada kita mengharapkan amalan kita sendiri. Amalan kita tidak cukup ya Allah. Tidak melayakkan kita mendapatkan anugerah-Mu ya Allah. Tetapi anugerah-Mu layak memberikan kepada kita kemuliaan yang sangat tinggi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, penuhkanlah hati kita dengan rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah dan kepada-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada orang yang sakit ya Allah. Angkatkanlah bala khususnya virus corona ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan dan kesihatan dengan segera kepada saudara kita semua yang kena jangkitan ini atau kena positif ke COVID-19 ini ya Allah. Dan bagi siapa ya Allah yang tidak mendapatkan yang sihat, ya Allah, jagalah mereka dan pelihara mereka dan selesaikanlah ya Allah masalah ini daripada negara kita dan negara-negara yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.